kadang-kadang ada guru tu dia siap bagi tahu apa lagi tahu. Dia cakap, pelajar datang ke sekolah tahfiz ni, bukan sekolah biasa kan. Sekolah tahfiz nak hafal Quran ni, ustaz pula kena buat kelas lain untuk betulkan bacaan ni sahaja. Sekarang saya rasa macam trending bila parents berlumba-lumba nak masukkan anak dekat sekolah tahfiz. Mungkin sebab sekarang ada adik-beradik yang professional hufaz tu. Jadi bila orang pun macam, oh kalau budak tahfiz berjaya. Sedangkan dulu orang kata budak tahfiz tak ada masa depan. Okay, jadi bila ikut trend ni kan, sebenarnya saya rasa parents sendiri perlu ada persediaan yang mereka kena lakukan untuk dalam penyediaan mereka untuk masukkan anak ke sekolah tahfiz. Jadi apa persediaan yang bagi Kak Syahrah parents perlu buat? Alright, okay, soalan yang bagus lah. Okay, sebab kadang-kadang kita tengok kan, di antara faktor, bukanlah kita kata kegagalan seorang penghafal Quran tu untuk menjadi seorang penghafal Quran yang bagus tu, faktor daripada ni tau. Tapi antara faktor yang memainkan peranan ialah mak ayah. Okay? Kenapa Kak Syahrah cakap macam tu? Kak Syahrah pernah bagi talk dekat satu sekolah ni lah. Sekolah dirahsia kan. Ada seorang budak tu, kita buka sesi Q&A. Okay? So bila kita buka sesi Q&A, dia bangun. Budak lelaki tau. Kak Syahrah ingat dia sampai sekarang. Sebab dia lelaki yang pertama menangis depan Kak Syahrah. Allah. So dah beramai orang. Ya. Yeah. So kita macam, oh ni kira special lah. Special punya case. So waktu tu dia cakap, okay Kak Syahrah, saya ni Alhamdulillah setiap kali saya balik rumah, mak saya ni akan ingatkan saya, Angah kejap lagi baca Quran, Maghrib nanti pergi surau, Isyak nanti pergi surau. So tu satu benda yang dia rasa dia kena bersyukur lah. Sebab ada orang yang mak ayah dia ni kalau dia balik rumah, mak ayah dia cuma tahu, kau ni dah hafal berapa muka surat, kenapa kau lambat daripada orang lain. Maksudnya just macam membandingkan dia dengan orang lain, tapi tak mengajak dia untuk ni lah kan. Lepas tu budak lelaki ni cakap, tapi Kak Syahrah ada satu benda kan. Dia kata waktu ni dia dah berair tu, nak menangis. Dia kata, Kak Syahrah, kenapa kan mak saya ni bagus suruh saya baca Quran, suruh saya mengaji, pergi surau and so on. Tapi kenapa saya tak pernah nampak mak ayah saya baca Quran? Allah. So faham tak? Dia macam Allahu Akbar. Maksudnya, yelah anak-anak umur 13 tahun, dia dah pandai menilai. Sebab dia, apa yang dia lihat, itulah yang okay, mak aku buat, mak aku tak buat yang aku ni. boleh buat macam ni, aku tak boleh buat macam ni. Yes, betul. So bila Aisyah tanya kan, apa antara faktor yang mak ayah patut ready lah bila kita nak anak-anak kita hafal Quran. First thing first, sebelum kahwin tu lagi sebenarnya dah kena ada preparation lah. Maksud preparation tu adalah, kalau kita nak anak kita hafal Quran, so make sure kita cari pasangan yang nak anak dia hafal Quran juga. Jadi masalah kalau saya nak anak saya hafal Quran, tiba kita kahwin dengan lelaki yang saya nak anak saya jadi penyanyi. Allah. Tak jadi tu. Tak jadi. Lain. Sebab benda ni berlaku. Ada satu kes tu, budak tu lah dia konflik lah. Dia kata mak dia nak dia hafal Quran, tapi ayah dia tak bagi. So anak sendiri jadi mangsa lah. So first thing first, cari pasangan yang ada impian yang sama dengan kita. Yes, tu penting. Tu satulah. So daripada memilih pasangan tu, kena pilih yang sama. Alright, supaya tak susah di kemudian hari lah. Tu satu. Yang kedua, berkenaan dengan so bila kita dah plan, contohlah kita kata, aku nak anak aku hafal Quran. So persediaan secara orang kata tak formalnya ialah, sebelum kita nak hantar anak kita ke sekolah tahfiz, right, make sure anak kita ni dah ada bacaan Quran yang bagus, yang baik. Bukanlah kata anak aku ni kena pandai taranum baru boleh masuk sekolah tahfiz. No. But at least bila dia baca Quran, dia tahu kat mana panjang pendek, kat mana kena jelas dengung. Faham tak? So that one sangat-sangat penting. Sebab hari ni bila Kak Syahrah pergi sekolah-sekolah tahfiz, antara isu kita bincang dengan guru-guru ni, kenapa pelajar ni lambat sangat hafal Quran? Maksudnya lambat. So antara punca hari ni ialah sebab pelajar-pelajar yang masuk ni ada masalah dari segi bacaan Quran. Tajwidnya kurang. Ya, kadang-kadang ada guru tu dia siap bagi tahu apa lagi tahu. Dia cakap, pelajar datang ke sekolah tahfiz ni, bukan sekolah biasa kan. Sekolah tahfiz nak hafal Quran ni, ustaz pula kena buat kelas lain untuk betulkan bacaan ni sahaja. Itu yang memakan masanya. Ya, betul. So tolonglah. Dalam excited kita nak kita hafal Quran kan. So make sure lah anak kita ada bacaan yang baik. Dia penting lah. So sebab tu kena plan. Contoh kita plan anak kita 7 tahun sampai 9 tahun mesti dia kena pandai baca Quran contohnya kan. So mungkin 9 tahun ke 12 tahun kita dah boleh
mula ajar dia hafal surah-surah pendek. So itu cara kita lah. Bukan cara kita lah. Kita pun tak ada pengalaman lagi kan. Right? Okay, Cakap macam pengalaman. Lepas tu yang paling penting ialah mak ayah ni hantar anak-anak sekolah tahfiz ni dengan harapan kita nak anak kita ni jadi lebih baik. Kan? Itu kita punya impian lah. Right? So dalam masa yang sama, kita sebagai mak ayah pun kena usaha untuk jadi orang yang lebih baik jugalah. So kita ni sebagai mak ayah kena jadi role model. Kan? Sebab tu kadang-kadang Kak Syarah pernah bagi talk dengan mak ayah yang hantar anak sekolah tahfiz ni. Baru-baru ni kan. So macam mak ayah dia cakap lah macam, kenapa anak saya hafal Quran, dia tak buat macam ni, dia tak buat macam tu. Jadi saya tanya balik, adakah puan buat benda tu dekat rumah? Kan maksudnya kadang-kadang kita mengharapkan anak kita, contohlah solat jemaah, tapi adakah kita, contoh sebagai seorang ayah, adakah kita solat jemaah juga? Itu soalan dia. So role model tu sangat-sangat penting lah. Dan mungkin yang terakhir, paling penting, kalau kita sebagai mak ayah cuba untuk ada pengalaman juga hafal Quran. Walaupun sikit maybe surah pendek. Tak perlu nak hafal 30 juz Quran. Tapi kalau dapat, why not kan? Alhamdulillah lah kan. So kita mungkin boleh start dengan hafal surah-surah pilihan. Surah juz amma. Yes, start pada surah-surah yang macam tu. So bila kita tahu, macam ni rupanya hafal Quran bukan senang ulang banyak kali pun tiba-tiba lupa lagi. Contoh. Barulah lebih memahami daripada membandingkan dengan orang lain. Betul. So pengalaman tu sangat penting. Sebab Kak Syarah ada seorang student ni, makcik-makcik lah, dia hafal Quran. And then dia cakap, kita tanyalah dia, kenapa puan hafal Quran, semangat dia subhanallah. Kita pula malu sebagai seorang guru kan. So makcik tu umur dia lebih kurang 50 plus. Wah. Faham tak? So susah. dia punya semangat tu Masya Allah tau. So saya tanya dengan dia, makcik, kenapa makcik semangat lagi hafal Quran umur macam ni kan? Lepas tu dia nurse pula tau. So lagilah sibuk kan. Struggle dia subhanallah. Dia kata sebab anak saya hafal Quran dan saya nak faham perjalanan dia. So rasa macam wow, hebatnya makcik. Makcik Allah. Sampai sekarang ke Kak Syarah? Wah. So Kak Syarah bila dengar jawapan macam tu kan, rasa macam hebatnya makcik. Beruntunglah anak dia. Betul. Sebab hari ni kan antara isu budak-budak macam dia hilang keyakinan hafal Quran ni pun kadang-kadang disebabkan mak ayah juga. Macam tu lah. Kan? Masya Allah. Terima kasih Kak Syarah. Lepas tu Kak Syarah, Kak Syarah kan dah pergi bagi talk sana sini, sekolah sana sekolah sini. Ada yang sekolah rendah, ada yang sekolah menengah. Lepas tu Kak Syarah sendiri rasa pengalaman menghafal tu daripada sekolah rendah dan sekolah menengah pun ada. So bagi Kak Syarah rasa umur mana yang rasa macam umur ni kita kena hafal Quran, ataupun umur ni paling sesuai kita kena hafal Quran? Alright.